Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Muhammad Hafiz bin Awang Liman, calon sarjana untuk mata kuliah Kaedah Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan hasil proposal saya yang berjudul Pendekatan Dakwah NGO Islam dalam Masyarakat Berbilang Kaum di Sarawak. Perkembangan Islam di Sarawak memiliki rentetan sejarah yang sangat panjang. Kedatangan Islam ke Sarawak sangat berkait rapat dengan kedatangan Islam di Brunei. Para sejarawan berpendapat bahawa agama Islam telah masuk ke Sarawak pada abad ke-15 atau ke-16 di masa pemerintahan Kesultanan Brunei, iaitu Sultan Muhammad Shah atau nama asalnya Awang Khalak Batatar. Seiring dengan berkembangnya kekuasaan politik Kesultanan Brunei, dakwah Islam menjadi semakin berkembang, kukuh dan tersebar luas pada tahun 1516 hingga 1521. Pada masa itu di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah yang pertama. Pada masa itu Brunei telah menakluki seluruh kawasan Sarawak seperti Kalaka, Saribas, Samarahan, Kuching dan Mukah. Kemudian penaklukan diteruskan lagi ke kawasan Kalimantan meliputi Sambas, Kutawaringin, Pontianak, Choti, Pasir Barau, Tuli-Tuli, Banjar dan Bolongan. Seterusnya wilayah Sabah, seluruh Kepulauan Sulu, Balabak, Matanai, Balambangan, Banggi dan Palawan di Filipina Selatan. Agama Kristian masuk ke dalam negeri Sarawak pada masa pemerintahan James Brooke, iaitu pada tahun 1840. Dia mencuba untuk bersikap terbuka terhadap orang Islam di Sarawak, tetapi sokongannya terhadap gerakan kristianisasi menyebabkan dakwah Islam sulit berkembang. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957, kegiatan dan perkembangan dakwah dipelopori pula oleh golongan muda dalam period tahun 1970-an. Pada masa ini, kegiatan-kegiatan dakwah pasca kemerdekaan banyak menggunakan pendekatan seperti dakwah melalui pertubuhan bukan kerajaan atau kita kenali sebagai NGO, dakwah melalui jentera kerajaan, dakwah melalui landasan politik kepartian, jemaah tabligh dan juga secara individu. Para pendakwah Islam di Sarawak juga tidak terkecuali daripada gelombang evolusi dakwah secara berorganisasi. Ini sehingga membawa kepada penubuhan NGO Islam yang sifatnya murni dakwah, iaitu Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau singkatannya BINA pada tanggal 3 Mei 1968. BINA bukanlah satu-satunya NGO Islam yang berkecimpung di dalam arena dakwah, tetapi terdapat juga NGO-NGO Islam yang lain yang turut mewarnai penyebaran dan perkembangan dakwah Islam di Sarawak. Justru, ianya menarik perhatian untuk mengkaji pendekatan dakwah NGO Islam ini dalam masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Berdasarkan kajian Ahmad Nasir Muhammad Yusof 2019, tema dakwah Islam di Sarawak merupakan tema yang sangat penting untuk dikaji. Dalam bukunya Dakwah Islam di Sarawak menyatakan seperti berikut. Membongkar rahsia perkembangan Islam di bumi kenyalang Sarawak merupakan sebuah khazanah ilmu bernilai yang tidak dapat ditukar ganti dengan material. Penyelidikan dan penemuan hasil kajian menterjemahkan isu-isu berkaitan dengan skenario Islam di Sarawak, khasnya di Bintulu. Penulisan ini amat bermakna bagi ahli akademik dan kader dakwah bagi memahami aspek kepercayaan dan anutan agama yang majoritinya di Sarawak memiliki multi-etnik dan multi-budaya serta pendekatan dakwah yang sesuai dipraktikkan. Pernyataan di atas membuktikan tentang pentingnya penyelidikan mengenai perkembangan dakwah Islam di Sarawak dan isu-isu yang melingkarinya agar para ahli akademik dan kader dakwah dapat memahami aspek kepercayaan dan anutan agama masyarakat setempat yang memiliki multi-etnik dan multi-budaya serta mempraktikkan pendekatan dakwah yang paling sesuai. Dalam persoalan kajian yang pertama sekali, apakah perbezaan dan persamaan pendekatan dakwah yang dilakukan pihak kerajaan dan NGO Islam? Yang kedua, apakah isu-isu berbangkit berkaitan dakwah dan bagaimana pihak kerajaan dan NGO Islam meresponnya? Dan yang ketiga, apakah masalah-masalah hukum fiqh
yang dihadapi oleh golongan mu'alaf atau saudara baru. Di dalam objektif kajian yang pertama sekali ialah menjelaskan persamaan dan perbezaan pendekatan dakwah yang dilakukan pihak kerajaan dan NGO Islam. Yang kedua, menganalisis isu-isu berbangkit berkaitan dakwah dan bagaimana pihak kerajaan dan NGO Islam meresponnya. Dan yang ketiga, menganalisis masalah-masalah hukum fiqh yang dihadapi oleh golongan mu'alaf ataupun saudara baru. Berkenaan dengan metodologi, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan kualitatif, iaitu sebuah huraian dan memberikan gambaran yang berlaku melibatkan subjek kajian dan juga penggunaan kaedah soal selidik, pemerhatian, kajian perpustakaan dan temu bual dengan pihak-pihak yang berkaitan. Penyelidikan ini mensasarkan kepada badan agama daripada pihak kerajaan dan NGO Islam. Penelitian ini mengkaji pendekatan dakwah NGO Islam dalam masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Jadi elemen kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu tamadun atau sejarah dan juga metod dakwah. Kaedah menganalisis data pula menggabungkan kaedah-kaedah seperti metod induktif, metod deskriptif, metod historis dan metod komparatif bagi memberikan hasil historiografi yang jelas dan tersusun. Kehadiran badan-badan dakwah bukan kerajaan atau NGO di Sarawak tidak hanya bertujuan untuk mengajak masyarakat kepada syiar Islam, tetapi turut menekankan perkhidmatan, sukarela dan kebajikan. Setiap NGO ini mempunyai visi, misi dan fungsi masing-masing dalam memastikan syiar Islam bertapak kukuh di Sarawak dan menjadi agama pilihan masyarakat pribumi. Secara rangkumannya, kajian literatur ini terdiri daripada kajian terhadap dakwah Islam di Sarawak, khususnya berkenaan dengan pendekatan dakwah NGO Islam dalam masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Selain itu, menganalisis konsep perbezaan dan persamaan pendekatan dakwah yang dilakukan pihak kerajaan dan NGO Islam dengan teori birokrasi oleh Max Weber dan juga teori lingkaran sejarah oleh Ibnu Khaldun. Secara umumnya, kajian ini akan mengadaptasikan teori terpilih bagi menganalisis teks kandungan kajian. Teori tersebut dikenali sebagai teori birokrasi oleh Max Weber dan teori lingkaran sejarah oleh Ibnu Khaldun. Perbincangan kajian adalah mengenai latar belakang teori dan komponen utama teori birokrasi oleh Max Weber dan teori lingkaran sejarah oleh Ibnu Khaldun. Kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka konsep yang menghimpunkan mengenai kajian, hala tuju kajian, proses kajian maupun fasa kajian. Kerangka konseptual kajian ini merupakan pengadaptasian melalui dua jenis teori, iaitu teori birokrasi oleh Max Weber dan teori lingkaran sejarah oleh Ibnu Khaldun. Kepentingan penyelidikan ini yang pertama sekali adalah kajian ini akan dapat memberikan sumbangan dalam bidang dakwah Islam dari pelbagai sudut disiplin ilmu, khasnya penelitian dari aspek pendekatan dakwah dalam masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Yang kedua, kajian ini akan dapat memberikan pengetahuan kepada ahli akademik, kader dakwah dan masyarakat pada masa kini mengenai isu-isu berbangkit dalam lapangan dakwah di Sarawak dan bagaimana mereka meresponnya. Yang ketiga, kajian ini akan dapat memberikan sumbangan khususnya dalam masalah hukum fiqh di kalangan mu'alaf dan keluarga mereka yang sudah berbeza dari segi budaya dan amalan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, kajian ini akan menganalisis berkenaan perbezaan dan persamaan pendekatan dakwah yang dilakukan pihak kerajaan dan NGO Islam. Selain itu, menganalisis isu-isu berbangkit berkaitan dakwah dan bagaimana pihak kerajaan dan NGO Islam meresponnya. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan kualitatif, iaitu sebuah huraian dan memberikan gambaran yang berlaku melibatkan subjek kajian dan juga penggunaan kaedah soal selidik, pemerhatian, kajian perpustakaan dan temu bual dengan pihak-pihak yang berkaitan. Selain itu, kajian ini turut mengadaptasikan pendekatan teori birokrasi oleh Max Weber dan teori lingkaran sejarah oleh Ibnu Khaldun. Secara tuntasnya, diharapkan kajian ini sedikit sebanyak dapat memberikan impak yang berguna kepada ahli akademik, kader dakwah dan masyarakat Islam umumnya. Sekian sahaja pembentangan proposal daripada saya. Ala kulli hal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.